Kita lihat. Okey, contohnya kalau macam soalan nombor 1. Jom kita tengok soalan nombor 1. Okey, iaitu satu perjanjian ditandatangani di antara pihak British dengan Belanda. Perjanjian ini dikenali sebagai Perjanjian Inggeris-Belanda 1824. Baik, bermakna ini adalah berkaitan dengan bab yang kedua. Iaitu negeri-negeri Selat. Baik. So kita lihat di sini macam mana nak jawab soalan ini, cikgu? I'm late. Kenapa tu? Kenapa tu? Najwa, kenapa tu? Macam-macam gelak-gelakkan dia ya. Okey, selamat sejahtera. Okey, jom kita tengok. Senaraikan dua kawasan lingkungan pengaruh kuasa barat berikut, iaitu kawasan British dan juga Belanda. Harus diingat, jangan kamu main tembak je. Kamu kena tahu bahawa untuk menjawab soalan ini, kamu kena refer kepada perjanjian Inggeris Belanda ni. Okey. So, dalam perjanjian Inggeris Belanda, kamu kena mentionkan dua kawasan. Sebab itu diberikan dua markah. So, apakah kawasan itu? Ya, kalau di British, kawasannya adalah seperti Melaka dan Singapura. Boleh ke tulis macam ni, cikgu? Ya, boleh. Okey, Melaka dan Singapura. Manakala untuk Belanda pula, ialah kawasannya ialah Bangkahulu, dan juga Betawi. Dan kita kata sebagai Betawi. Betawi inilah sekarang ini telah menjadi Jakarta. Jakarta. Jadi kalau kamu berikan dua ini, maka kamu akan dapat dua markah. Dan kalau kamu kata, cikgu, Pulau Pinang boleh, cikgu? Boleh, tak ada masalah. Pulau Pinang pun boleh, tak ada masalah. Ya. Jadi ini cara dia. Okey, baik. So kita habis soalan 1A dan juga kita nak pergi kepada soalan 1B. Baik, soalan 1B. Nyatakan syarat-syarat iaitu syarat-syarat perjanjian London 1824. Syarat perjanjian 1824 terhadap kuasa dalam 1A. Baik, cikgu, berapa banyak nak bagi, cikgu? Sebab dia ada banyak, cikgu. Memang dia ada banyak. Tapi oleh kerana dia nak bagi satu markah, maka kamu berikan satu saja. Sebagai contoh, macam Sofia telah memberikan jawapannya. Thank you so much, Safia. Iaitu jawapannya adalah seperti berikut. Iaitu menyerahkan Bangkahulu. British perlu menyerahkan Bangkahulu kepada Belanda. British juga. Kita tahu bahawa British juga tidak akan membuka. Ini salah satu soalan lagi ya. Jawapan, satu lagi jawapan, iaitu tidak akan membuka membuka kawasan baharu ataupun pertempatan baharu. Di di mana? Iaitu di kita kata utara. Di utara Singapura. Bukan di utara Singapura pula. Di selatan Singapura. Selatan Singapura. Maknanya di bahagian bawah. Okey, cikgu, soalan ni pernah keluar dalam exam pertengahan tahun. Baik, bagus. Menyerahkan Bangkahulu saja boleh? Boleh. Menyerahkan Bangkahulu kepada siapa? Jangan buat ayat pendek menyerahkan Bangkahulu saja. Boleh, cikgu? Okey, sebaik-baiknya penuhkan. Menyerahkan Bangkahulu kepada Belanda. Baik, ada yang bertanya, cikgu, pukul berapa habis Zoom meeting ni? Kita akan habis. Iaitu kita akan habis pada pukul 5:30 petang. Baik, ada yang bertanya, cikgu, pertempatan ni apa, cikgu? Pertempatan ini dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai settlement. Settlement maknanya pertempatan. Maknanya kawasan ataupun perumahan baru. Itu dipanggil sebagai pertempatan. Dapat Rina iaitu itu yang dimaksudkan sebagai settlement ataupun pertempatan. Baik. Kalau Belanda pula. Belanda pula kita boleh berikan jawapan satu markah, iaitu apa? Mengiktiraf. Belanda mengiktiraf Singapura sebagai sebagai kawasan apa?
sebagai pertempatan sebagai pertempatan British. Itu pun boleh. Okey, dan juga ada juga jawapan-jawapan lain seperti apa? Iaitu paling penting menyerahkan Melaka. Okey, kepada British. Ini pun boleh. Maknanya di sini ada dua pilihan jawapan. Ya. Dan ini dikatakan sebagai, okey, kita kata sebagai pilihan jawapan. Mana-mana pun boleh. Tapi kena bagi dua ke cikgu? Tidak. Bagilah satu saja. Bagi satu saja. Okey. So ini contoh-contoh jawapan. Yang mana kamu perlu berikan dan bentuk dia seperti ini. Baik. So tak perlu bina ayat ya. Kenapa tak perlu bina ayat cikgu? Kerana kalau soalan itu berbentuk nombor seperti ini ya. Kalau berbentuk nombor seperti ini, maka kamu tidak perlu membina ayat jawapan. Hanya perlu binakan terus bagi kepada poin sahaja. Okay. So, itu paling penting. Baik. So, kita pergi kepada soalan yang C. Baik. Bagaimanakah iaitu kesan bagaimanakah kesan Perjanjian London 1824 kesan dia terhadap alam Melayu. Terhadap alam Melayu. Fahami soalan. Soalan kata, bagaimana kesan bila Perjanjian London ni berlaku, apa yang terjadi kepada alam Melayu? Apa yang terjadi kepada alam Melayu? Antara poin yang paling penting. Baik. Sebelum pergi menjawab, kamu kena lihat berapa markah. Markahnya 4. Kalau 4, kamu berilah 4 isi. Tak kiralah sama ada ianya huraian ke, isi ke, ataupun juga fakta ke, tak apa. Yang penting berikan 4. Berikan 4. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sini, antara jawapan yang kawan kamu telah berikan, antara jawapannya adalah seperti berikut. Okey, iaitu pembahagian alam Melayu kepada 2 lingkungan barat. Lingkungan barat pula. Okey, 2 lingkungan, bukan. 2 lingkungan kawasan pengaruh barat. Pengaruh barat. Iaitu, okey, kalau katakan ini fakta, okey, kalau katakan kamu tak nak buat banyak-banyak. Okey, iaitu kamu kata, okey, macam mana ya? Kalau katakan kamu nak buat 2 fakta, 2 huraian, boleh. Pembahagian alam Melayu kepada 2 lingkungan kawasan pengaruh barat, ini kita kata sebagai fakta pertama. Baik, huraian dia macam mana cikgu? Okey, huraian dia seperti ini. So, kamu mentionkan bahawa kawasan di utara. Kawasan di utara Singapura menjadi kawasan British. Pengaruh British, manakala kawasan di selatan selatan Singapura menjadi kawasan ataupun menjadi kawasan pengaruh Belanda. Menjadi kawasan pengaruh Belanda. Yes. Pengaruh Belanda. Baik. So, itu fakta dan huraian. Kenapa namanya Perjanjian London, cikgu? Kerana perjanjian ini dibuat di London. Perjanjian ini dibuat di London sebenarnya. Tapi di antara British dan Belanda. Itu sebenarnya. Baik. Baik. Kemudian yang kedua, kamu boleh lihat fakta yang kedua. Iaitu, nak bagi isi lebih tak apa ke? Boleh, tak ada masalah. Okay. Yang perjanjian sama. Dia sebenarnya nama yang sama. Perjanjian London ke, perjanjian Inggeris Belanda ke, sama. Okey, sama kamu kena faham di situ. Dia ada 2 nama. Okey, perjanjian London ke, perjanjian Inggeris Belanda ke, sama. Sebab apa? Perasan tak? Okey, dia pada tahun yang sama. 1824. 1824. So, nama dia mungkin berbeza, tapi tahun yang sama. Means
dia refer kepada perjanjian yang sama. Perjanjian yang sama, nama dia berbeza. Okey. Baik. So yang kedua, perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau. Okey, di mana kalau kita lihat perpecahan ini, okey, di mana kalau kita nak mentionkan huraian dia, okey, antara huraian dia iaitu kamu boleh buat iaitu Kepulauan Riau Lingga. Okey, Riau Lingga. Okey, menjadi okey, kawasan pengaruh pengaruh Belanda. Belanda. Okey, manakala kamu boleh mentionkan lagi iaitu Singapura dan Johor. Okey, dan Johor di bawah pengaruh British. Maka ini menyebabkan apa? Perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau. Baik. So situ saja sudah cukup untuk 4 markah. Baik, ada yang kata, cikgu, perjanjian ini memang penting ke cikgu? Soalan dia asyik keluar tapi perjanjian lain tak banyak pula keluar. Yang ini memang selalu keluar sebab daripada bab 2 ini antara perjanjian yang paling popular. Sebab itu dia kerap keluar. Sebab itu kamu kena fahami betul-betul. Soalan saya rasa confirm soalan ni keluar masa exam. Mungkin. Tetapi harus ingat, bila nak menjawab, jangan menjawab dalam bentuk point. Kena menjawab dalam bentuk ayat. Maknanya bina ayat. Iaitu bermula daripada apa? Daripada kesan Perjanjian London 1824 terhadap alam Melayu adalah kena ambil kepala ayat soalan tu. Dan kemudian kamu baru masuk kepada antaranya antaranya tak sesuai. Okey, antara tak sesuai. Cikgu tak cadangkan untuk kamu semua mulakan dengan antara. Sebaik-baiknya mulakan dengan iaitu ayat soalan. Contoh, kita buat kesan Perjanjian London 1824. Kalau kamu nak buat pendek pun boleh. Kesan Perjanjian London 1824 adalah terus kepada fakta yang pertama, pembahagian alam Melayu kepada dua lingkungan pengaruh. Kena mulakan naik kepala tu. Memang. Dua lingkungan kawasan pengaruh barat. Pengaruh barat. Kalau tak buat kena potong markah ke cikgu? Kalau tak buat, dia punya ayat jawapan kamu tu tak cantik. Cikgu, cikgu. Cantik tak penting cikgu. Yang penting bagi markah. Memanglah. Dia macam ni. Katakanlah kawan kamu. Contohnya macam Amar Kowe. Kawan perempuan dia minta apa? Amar, bagilah aku coklat. Kau tak pernah hadiahkan aku coklat. So Amar pun pergi cari coklat. Kemudian dia buka-buka plastik kan. Nah, coklat. Kenapa kau bagi coklat yang dah buka? Kau kata nak coklat. Kau tak kata tak nak plastik. Nah, coklat. Jadi Amar bagi coklat tak ada penutup. Tak ada dia punya plastik. Nah, coklat. Kata nak coklat. Nah, coklat. Jadi kawan kamu tengok. Okeylah. Kau bagi coklat, okeylah. Tapi coklat dah buka. Kan? You see? Maknanya di sini boleh nak bagi jawapan. Tapi bagilah dalam bentuk yang proper. Bentuk yang ditutup. Ada hiasan sikit. Betul tak? Barulah cantik. Proper. So macam tu juga buat jawapan. Kena mulakan ayat soalan, kemudian berikan fakta supaya dia cantik. Ada ke perempuan minta coklat, bagi coklat macam tu? Okey. Saya tak ada kawan perempuan cikgu, nanti kena soal di kubur, tak nak cikgu. Kenapa pula soal di kubur? Kawan perempuan tak boleh. Cikgu kata kawan kawan. Kawan, bukan ex. Oops, sorry. Baik, seterusnya. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, baik. Sorry. My mistakes. Okey, baik.
Okey, jadi sakitnya hatiku. Sudahlah cikgu. Okey, pengaruh barat. Okey. So kemudian kamu masukkan dengan okey. Kawasan di utara Singapura. Kamu sambung. Okey, kawasan di utara Singapura menjadi kawasan pengaruh British. Okey, pengaruh British. Okey, manakala kawasan di selatan Singapura menjadi kawasan pengaruh Belanda. Macam tu. Okey, titik. Sudahlah cikgu kan X. Baiklah Liana. Kan terasa cikgu. Mentang-mentang cikgu banyak X. Okey, baik seterusnya. Kita lihat okey kesan ini. Baik, seterusnya. Okey, bila kamu nak masuk fakta kedua, risau. Masuk fakta kedua, kamu kena gunakan penanda wacana. Contoh, selain itu, ataupun seterusnya, ya, selain itu. Okey, ini cikgu nak tegur. Dan memang korang kena tengok benda ni sebab korang selalu buat kesilapan kat sini. Selalunya bila ada fakta kedua, kamu akan terus buat apa tahu? Selain itu, perpecahan empayar. Okey, Kesultanan. Okey, ini jawapan dia, Riau Lingga. Baik. Selalu kamu buat macam ni. Selain itu, perpecahan empayar Kesultanan Riau Lingga. Titik. Jangan buat macam ni kerana dari sudut tata bahasa dia salah. Kerana apa? Kerana selain itu penanda wacana. Perpecahan Empayar Kesultanan Riau Lingga itu adalah predikat. Subjeknya mana? Kamu belajarkan BM, satu ayat yang lengkap mesti ada subjek, mesti ada predikat. Jadi kalau bagi predikat saja tak lengkap ayat tu. Jadi jangan buat macam ni. Jangan teruskan dengan terus kepada fakta saja. Kena mula balik. Selain itu, kamu kena tulis balik. Okey, selain itu kesan. Seterusnya adalah macam tu. Kesan seterusnya adalah perpecahan Empayar Kesultanan Riau Liga. Barulah nampak cantik. Nampak tak? Cikgu kalau tak buat perenggan boleh ke? Boleh. Contohnya, kenapa cikgu buat perenggan macam ni? Baik, katakan kamu buat perenggan macam ni. Okey, kamu buat panjang macam ni. Apa yang berlaku adalah, sebenarnya macam ni. Dia psikologi. Bayangkan kalau cikgu kamu memeriksa jawapan kamu. Dia akan baca kesan dua lingkungan. Oh, kawasan di utara menjadi kawasan pengaruh. Okey. Selain itu, kesan seterusnya adalah perpecahan Empayar Kesultanan Riau Lingga. Dia akan baca macam mana? Dia akan baca menggiling. Bila dia baca menggiling, dia akan menanda markah dengan budak ni. Nampak tak? Betul, Nampak tak? cikgu. Betul psikologi ni. Kadang-kadang macam, betul. Sebab itu, kamu kena buat perenggan. Bila buat perenggan, dia punya geling tu sikit. Cikgu kamu geling sikit je. Kawasan pengaruh barat. Manakala, pengaruh barat. Kalau selain itu kesan seterusnya, pecahan Kesultanan Riau Lingga. Nampak tak? Dia akan menunduk. Dia akan cepat menunduk. Okey. Ni jawapan dia, ni jawapan dia, ni jawapan. Maknanya apa? Bila dia tunduk, Diangguk. bagus budak ni. Nampak tak psikologi dia? Be- Nampak tak psikologi dia? Korang tak percaya. Cuba buat. Okey. Boleh. Ain, boleh juga. Jadi sebenarnya, jangan bagi cikgu kamu giling. Bagi cikgu kamu tunduk. Bila buat perenggan-perenggan, dia akan cepat dia tunduk. Bagus budak ni. Nampak? Bagus? Nampak? Dia ngangguk. Okey. Walaupun macam, ya ke cikgu? Mungkin kamu kata macam tu. Tapi itulah psikologinya. Psikologinya. So, penting untuk kamu tahu teknik ni. So, pastikan selepas 2 ayat, buat perenggan lain. Buat perenggan lain. Faham? Faham, Ah,
Okey, walaupun kamu rasa macam kelakar je cikgu. Iya, tapi itulah dia punya psikologi. Okey. Baik, kemudian kamu sambung. Kepulauan Riau Lingga. Kita akan mentionkan. Okey, Riau Lingga. Okey, menjadi kawasan pengaruh Belanda. Okey, Belanda manakala Singapura, okey, dan Johor. Okey, dan Johor di bawah di kawasan di bawah pengaruh British. So titik. Cukup. Kemudian ada yang kata, cikgu, kalau saya nak tambah poin lagi kat bawah, cikgu boleh? Supaya saya in case kalau katakanlah poin kat atas tu salah, at least saya ada backup. Ni cikgu nak bagi tahu. Yang kamu buat ini pun kadang-kadang tak cukup masa. Yang kamu buat ini pun tak cukup masa, lagi nak fikir tambah. Tak payah. Cukup 4 markah, move on. Terus ke soalan yang kedua. Jangan fikir pasal jawapan tambahan. Sebab masa tidak mengizinkan. 2 jam je tahu. Bukannya 2 hari. Kalau 2 hari tak apa. Ni 2 jam. 2 hari. Faham? 2 hari lain. Ni 2 jam je. Okey? Faham Okey. Baik. Seterusnya, soalan yang kedua. Okey. Perlombongan emas di negeri-negeri Melayu bertumpu di kawasan jalur emas yang sebahagian besarnya terdiri daripada negeri Pahang. Namakan 3 lokasi perlombongan emas di Pahang. Ini mudah saja, iaitu yang pertama iaitu di mana? Okey, Larut. Larut tu Bukan. Perak, bang. Jangan. Raub kan. Kau baru datang Malaysia ke? Welcome to Malaysia. Okey, baik. Baik, Raub. Jugra tu Selangor. Jugra tu Selangor. Baik, iaitu Raub. Kemudian yang kedua iaitu Penjom. Dan juga di mana? Di Sungai Tembeling. Tembeling. Begitu. Okey, Larut kau jangan. Tui pun boleh. Kuala Lipis boleh. Kuala Lipis tak boleh. Sungai Langat bukan cikgu. Sungai Langat tu Selangor pandai. Sungai Semantan boleh. Sungai Semantan boleh. Semantan. Okay. Hulu Dong pun boleh. As long as dia di negeri Pahang. Sebab soalan tanya di negeri Pahang, bang. Logik-logik sikit bila tulis Larut. Larut kan Perak. Jangan. Buat malu cikgu geografi kau. Ni cikgu geografi kau. Buat malu je. Jangan Larut Pahang. Jangan. Larut Perak Baik. Seterusnya. Okay, soalan yang ke 2B. Okey, soalan 2B. Nyatakan bukti Pahang merupakan pengeluar utama emas dunia. Baik, dia minta bukti. Jadi, kamu tengok berapa dia punya markah, peruntukan markah. 3 markah. Bila 3 markah, kamu kena berikan penjelasan. British lah bukti cikgu. Tengok kaya dia orang dengan kan. Dengan kaya. Tak suka ke bukti selama ni? Lain macam kau ni. Cina cakap pada abad ke-13. Bukan Cina cakap. Melalui rekod Cina. Jangan Cina cakap. Kau ni kan. Okey. Melalui. Baik. 3 poin Okey. So kita bagi fakta yang pertama. Okey. Melalui rekod Cina. Okey. Rekod daripada negara China. Mentionkan negara China. Bahawa Pahang. Midterm cikgu. Oh ya ke Nuriana? I see. Baik, rekod negara. China Pahang telah menjadi ekspor utama. Ekspor utama. Pahang menjadi ekspor utama. Bukan Pahang menjadi ekspor utama lah. Apalah kau ni. Baik. Emas menjadi ekspor.
ekspor utama negeri Pahang. Gitu. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita tahu bahawa menurut catatan yang kedua, menurut catatan Portugis, menurut catatan Portugis bahawa Pahang telah memperdagangkan emas di Melaka. Emas di Melaka. Ini bukti-bukti dia. Okey, dan paling senang. Ini fakta yang kedua. Dan fakta yang ketiga. Okey, kita boleh bagi fakta yang ketiga iaitu Sultan Pahang menghadiahkan emas okey, kepada negeri lain. Ataupun kita nak bagi ayat cantik lagi kan, menggunakan emas sebagai hadiah kepada negeri-negeri lain. Wow. Itu yang bunga emas ke? Kepada negeri-negeri lain. Bunga emas tidak. Negeri-negeri lain. Dia bagi ke negeri lain. So yang bunga emas itu adalah negeri Terengganu. Terengganu dan juga Kelantan serta Perlis dan juga Kedah. Yang ini tak, dia dalam bentuk emas, ketulan emas. Ingat dulu-dulu orang Melaka dulu, orang Melaka dulu emas itu dia buat main batu seremban je budak-budak. Budak-budak di Melaka, main batu seremban tu, kan batu seremban ada 5 biji kan. So buat main Tahu. seremban tu guna ketulan emas je. Emas Itu tu dulu murah je. emas dulu banyak. Bukan murah, tapi emas tu banyak. Jadi ini menurut catatan Portugis. Emas memang banyak. Dan juga dianggarkan bahawa setiap rumah di Melaka dulu memiliki hampir 1,000 gram emas. Uish, Setiap rumah ada banyak 1,000 gram. Banyak. 1,000 gram emas banyak kau. Ah, yang Portugis adalah pada abad ke-16. Kenapa beliau beri emas kepada negeri lain? Emas tu semua gimana? Emas tu jadi perhiasan lah. Kenapa beliau beri emas kepada negeri lain? Sebagai hadiah. Sebagai hadiah. Yelah, macam kamu lah kan, tanda persahabatan. Kan, macam kamu lah. Kalau kamu nak bagi hadiah pada kawan-kawan kamu, mestilah bagi hadiah yang mahal-mahal. Kan? Yang kita kata yang ada nilai. Takkanlah nak bagi gula-gula hex. Nah, gula-gula hex sebagai tanda hadiah. Ada gula-gula hex pula. Kan? Kisah. Baik. So macam tu. Bagi. Tu pun nilai cikgu. Nilai boleh juga. Kan? Saya bagi dari hati. Yelah tu. So sudahlah Uncle Santosh. Baik. Ini 3. Okey. Ini 3 poin. Gula-gula shilling emas tak boleh cikgu. Tak boleh cikgu. Tak boleh, tak boleh. Gula-gula shilling emas tu tak boleh. Jangan. Okey. Baik. So kita pergi kepada soalan C. Boleh kita pergi soalan C? Jom kita Tak pergi cikgu, soalan C. salin jap. Sila. Okay, nak salin. Boleh. Okey. Dan salin dulu supaya apa tahu? Supaya kamu nampak cara point dia. Kalau 3 markah, bagi 3 markah. Kalau 4 markah, bagi 4 isi, 4 fakta ke. Bagi. Jangan diskaunkan diri anda. Jangan diskaunkan. Maksudnya apa? Alah, dia nak bagi 3. Aku bagi 2 sudahlah. Jangan kamu yang diskaun. Kalau dia nak bagi 3, bagi 3. Jangan kamu, tak apalah. Nanti kamu sendiri yang rugi. Kamu sendiri yang rugi. Ingat tu dia. Dia ni selalu macam tu. Buat jawapan selalu bagi diskaun. Tak naklah 3, bagi 2 cukup lah. Jangan dia. Cikgu. Saya selalu tak tengok markah. Usually nak 4 markah, saya bagi 3. Ya. Betul, Liana. Kemudian bila dah habis jawab kan, kamu dah jawab habis-habis lah. Kemudian kamu masih lagi ada markah kurang. Kenapa markah aku kurang Kamu tak sedar bahawa bila setiap soalan kurang 1 markah, maka jadi banyak. Sebab itu jangan jangan kurangkan. Bagi je. Ya. Bagi je.
Kalau 3 bagi 3, kalau 4 bagi 4. Jangan diskaunkan diri anda. Baik. Soalan yang C. Nak bagi tapi tak tahu nak bagi apa dah. Still dapat skor bagian C kali. Yes. Tak dapat tadi. Apa Satya? Kamu nak yang mana? Subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Ni. Subjek yang predikat yang tadi tu. Tak apa, nanti kita tengok lagi. Kita tengok soalan lagi ya. Baik. Soalan yang C. Bagaimanakah? Soalan C biasanya soalan kebat. Okey. Kebat iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. So, bila soalan kebat, pastikan kamu fahami kehendak soalan. Soalan tu nak apa? Ini musuh utama saya cikgu. Jom. Jom kita tengok. Baik. Seperti ini. Okey. Tambah. Bagaimanakah anda memanfaatkan kekayaan hasil bumi demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara? Cikgu, macam mana ni? Fahami dulu ayat ni, soalan ni nak apa? Baik. Sebenarnya soalan ni kata apa tahu? Okey. Apa yang anda buat? Apa yang anda buat? Okey. Bagaimanakah anda? Okey, apa yang anda buat jika anda kaya? Kaya dengan emas. Okey. Dan ingin menyumbang kepada negara. Dan ingin menyumbang kepada negara. Itu sebenarnya. Itu maksud ayat soalan ini. Apa yang anda buat jika anda kaya dengan emas dan anda ingin menyumbang kepada negara? Itu sebenarnya. Fahami soalan tu nak apa? Apa kan? Kalau tak nak sumbang cikgu, tak nak sumbang, kedekut. Baik, seterusnya. Okey. Baik. Yang pertama sekali, kalau anda nak menyumbang kepada negara, maknanya apa yang kamu kena buat? Pertama sekali kamu akan, paling penting, pertama sekali kamu akan mengekspor. Okey. Mengekspor emas ke mana? Iaitu hasil bumi. Okey, hasil bumi lah. Kita kata emas tu hasil bumi tau. Hasil bumi. Jangan kamu ambil emas tu. Mengekspor. Silap eja dah. Mengekspor hasil bumi ke mana? Iaitu ke negara luar. Supaya apa? Okey. So, kalau katakan ini fakta, mengekspor hasil bumi ke negara luar. Supaya apa? Bila kita ekspor, kita dapat apa? Bila kita ekspor, Keuntungan. dapat keuntungan. Kita straightforward je bahawa kita dapat menikmati keuntungan. Macam ayat tu. Keuntungan yang lebih banyak. Betul. Lebih banyak. Okey, dapat menikmati keuntungan yang lebih banyak demi negara. Itu. Dan yang kedua, okey, kita ambil fakta yang kedua. Fakta yang kedua, apa lagi? Okey, manfaat kalau kamu ada kaya hasil bumi ni, okey, dan ingin menyumbang kepada negara, maknanya kamu nak buat untuk negara. Iaitu apa kamu boleh buat? Okey, iaitu okey. So, okey, iaitu boleh bayar bekalan buruh asing. Paling penting, cikgu tadi ada jumpa, iaitu kamu akan menyediakan apa? Menyediakan peluang pekerjaan. Okay. Bila kamu kaya, kamu dapat menyediakan peluang pekerjaan kerana apa? Okay. Iaitu perlombongan. Okay. Iaitu kita kata sebagai bidang perlombongan. Okay. Akan mencipta pelbagai jenis, pelbagai peluang pekerjaan. Pelbagai peluang pekerjaan seperti pelombong, kemudian juga kita tahu seperti apa lagi
peluang pekerjaan seperti pelombong, kemudian pemandu lori, okey. Okey, pemandu lori, okey, dan sebagainya. Kalau kamu dah tak ada idea, dan sebagainya. Ah, so inilah kamu dapat manfaatkan kekayaan hasil bumi demi kesejahteraan, okey, rakyat dan kemakmuran negara. Baik. So, bila kamu dah dapat di sini, okey, iaitu 2 fakta, 2 huraian. Cukup tak untuk 4 markah? Cukup. Baik, kalau untuk 4 markah, ya, bagaimana untuk menghasilkan ayat jawapan yang baik? Okey. So, kamu boleh mulakan. Macam mana nak mulakan ayat jawapan? Bagaimana anda memanfaatkan kekayaan hasil bumi demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara? Okey. Saya akan memanfaatkan. Ingat ambil kat sini. Saya akan memanfaatkan. Sebab dia tanya bagaimana anda. Bila bagaimana anda, kita kena jawab saya. Kena guna saya. Cikgu, Ya, kalau kita boleh, kita boleh. Sebab dia tanya anda. Takkan kita jawab kita. Kamu ni macam budak-budak perempuan lah. Kan? Ke kau memang perempuan? saya memang perempuan. Alah, sorry. Kan. Sorry. Sebab budak perempuan kan selalu macam tu. Kita kan. Kita tahu. Kan. Padahal dia cerita pasal mak kita kan. Abang kita kan. Kan selalu budak perempuan macam tu. Maklumlah orang Johor. Oh, orang Johor. Aduh, 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 aduh. Aduh. Jadi sebenarnya yang betul ialah bagaimana anda tu jawabnya. Okey, saya gunakan kata-kata diri anda kepada saya. So kamu boleh buat. Okey. Saya akan memanfaatkan. Macam tu. Memanfaatkan kekayaan hasil bumi. Okey. Dengan dan terus kepada okey, ayat fakta yang pertama. Baik. Satu assignment untuk kamu semua iaitu kamu semua dikehendaki membina ayat jawapan. Cikgu, untuk intro ada markah? Intro tak ada markah. Intro tak ada markah. Okey, tetapi markah mula diberi pada fakta. So, cikgu nak kamu semua buat ayat jawapan ini dalam Zoom chat kat bawah. Menggunakan ayat intro ni, pendahuluan ini, dan juga gunakan semua fakta dan huraian yang telah cikgu beri dalam ini. So, cikgu bagi masa 5 minit untuk bina ayat jawapan dalam Zoom chat sekarang. Dan semua pelajar kena buat. Ada 53 orang. 53 orang kena buat. Siapa tak buat, aku baling pen ni kau. Cik, macam sampai. Okey, sila buat sekarang. Okey, sila buat sekarang. Kan. Macam sampai kan. Itulah. Dan cikgu ni macam-macam lah. Okey, kita tengok. Pravin. Okey, baik, bagus. Menjadikan pekerjaan. Okey. Contohnya bidang perhubungan. Okey, baik. Ya, buat kat chat. Betul, Ain. Okey. Nampunnya dengan mengekspor hasil bumi ke negara luar agar dapat menikmati keuntungan. Bagus. Santosh. Kau nampak siku ni? Kau nampak siku ni? Aku luku kepala kau. Kau betulkan balik ayat kau? Asal dia. Ada ke buat jawapan macam tu? Malas nak cakap. Jangan. Yang akhir tu, jangan macam-macam. Saya akan memanfaatkan sumber hasil bumi dengan menjadikan pekerjaan dalam bidang perhubungan seperti pelombong, jurulatih scuba. Apa masalah jurulatih scuba? Pemandu lori, perogol dan sebagainya. Kau nampak ni perogol ni? Kan? Kau nampak ni? Aku luku kepala kau. Kau buat macam tu. Aduh, kau ni kan. Jangan macam-macam ya. Jangan macam-macam. Kan? Kan kau tak pasal. Santosh, kau jangan macam-macam. Kau seorang je yang tak sunat lagi, kau jangan macam-macam. Baik. Okey, Zara.
Saya akan memanfaatkan kekasih bumi dengan ke negara luar supaya kita dapat menikmati keuntungan yang lebih banyak daripada ini. Baik. Kena bagus, Zara. Okey, 4 markah. Ain. Waduh, tak komplit. Apa saya akan memanfaatkan sport asal bumi ke negara luar seperti. Baik, bagus, Ain. Bagus. Sofia. Asal bumi dengan mengekspor asal bumi ke negara luar. Okey, baik tu. Berikan peluang pekerjaan supaya bila mendengar okey, baik, bagus. Anci. Dapat menikah. Okey, baik tu. Kita yang sebumi dengan menjadikan pekerjaan sebagai contoh bilang. Okey, baik, bagus. Baik, bagus, Anci. Arsyad. Okey. Menjadikan pekerjaan supaya bidang perhubungan akan mencipta pelbagai peluang pekerjaan seperti pelombong, manduri dan pemasak. Arsyad, pemasak tu tukang masak, bukan pemasak. Aku ni ngajar orang Malaysia ke orang Denmark ni? Bukan pemasak bang, tukang masak. Ya. Orang Denmark ke situ. Orang Denmark. Yalah macam cikgu kan. Cikgu kan orang California, Amerika. Nak buat macam mana? Cikgu memang orang Amerika, nak buat macam mana? Baik. Ni. Baik, bagus. Ya. Okey, 4 markah situ. Hasya. Sebab saya berfikir. Baik, bagus. Uzma. Okey. Cara yang sebenarnya adalah dengan memberikan pekerjaan. Okey. Baik. Bagus. Nur Insyirah. Dengan pekerjaan. Baik, bagus. 4 markah. Arif. Sport asal bumi ke negara luar. Baik, bagus. Bagus. Aidil Zafran. Baik, bagus. Dapat menyediakan pekerjaan. Baik, bagus. 4 markah. Santosh. Kita dapat mengekspor asal bumi pada negara luar dan kita dapat dan okey, kita dapat ekspor hasil ke bumi keluar negara serta menjalin hubungan. Okey, baik, Santosh. Ini cikgu sebenarnya setuju. Cuma, okey, bentuk ayat jawapan macam ni jangan diamalkan. Sebagai contoh, okey, ini jawapannya. Baik, selain itu kita dapat mengeksport hasil bumi kepada luar negara. Bukan luar negara, kepada negara luar. Balik. Dan kita dapat menjalinkan hubungan perdagangan dan mendapat pengecualian cukai tarif. Baik, satu pesanan cikgu. Dalam satu ayat tidak boleh ada 2 dan. Hanya 1 dan sahaja. Jangan buat 2 dan. Kalau 2 dan maknanya ayat ni terlalu panjang, so you need to stop here. Faham? Itu. Okey, kita tak mahu semua poin dikumpulkan dalam satu ayat. Jangan. Jangan buat macam tu. Ya, jangan buat macam tu. Baik, Arina Farhana. Okey, baik, bagus. Okey, 4 markah. Ya, betul Alisha. Guna isi yang cikgu bagi. Guna isi yang cikgu bagi saja. Okey, Liana Alisha. Baik, bagus. Kamalia Syafika. Okey. Pekerjaan persis. Baik, bagus. Kamilia. 4 markah. Dia. Okey. Baik, bagus. 4 markah. Ain. Itu menjadikan pekerjaan yang banyak pada rakyat. Baik, bagus. Aini Syafika. Okey. Wujudkan peluang pekerjaan. Baik, bagus. Okey. Ni 4 markah kan? Ya, 4 markah Hafiz. 4 markah Zara Syasmin. Kekayaan. Okey. Keuntungan yang lebih banyak. Wujudkan peluang pekerjaan. Baik, bagus. 4 markah Is. Baik. Baik, bagus. Wujudkan peluang pekerjaan. Baik, 4 markah. Okey, baik, bagus Is. Kenapa Is? Adam Darwish. Okey, baik, bagus. Hafiz. Okey. Baik, bagus. Baik, bagus. 4 markah. Okey, Adam. Afiq. Okey, baik, bagus. Lu Hawen. Okey, baik, bagus. Contohnya, baik, bagus.
Satya. Okey, 4 markah. Nakib. Bagus. Pemandu lori, pelombong, supervisor dan sebagainya. Bagus. Hanan. Baik, bagus. Boleh letak serta? Boleh, serta boleh. Serta. Tukar dengan serta boleh ke cikgu? Boleh. Kira 1 poin. Ya, betul. Okey, Nurul Hasmida. Baik, betul. Guna poin. Okey. Kalau guna 2 poin dalam satu ayat, boleh. 2 poin dalam satu ayat, boleh. Ya. Okey, Rania. Rania ke? Raisha Tasnim. Baik, bagus. 4 markah. Hemraj. Okey, dapat menjadikan pekerjaan. Bagus. Boleh. Si Bumi. Okey, 4 markah. Najwa. Fatini. Okey. Saya punya ke? Dah. Okey, Hemraj. Okey, 4 markah. Ruqayyah. 4 markah. Faris Danish. Baik, bagus. Okey, baik. Tadi ada yang bertanya, cikgu, kalau kita buat ayat macam ni, kemudian kita tambahkan dengan serta, boleh tak cikgu? Kita dapat mengeksport hasil bumi kepada negara luar dan kita dapat menjalin hubungan perdagangan serta. Okey. Serta. Pun boleh. Jangan guna dan yang sama. Cuma kita tak perlu mengulang kita mendapat yang sebenarnya. Kita dapat mengeksport hasil bumi kepada negara luar dan terus menjalinkan hubungan perdagangan. Perdagangan serta mendapat pengecualian cukai, tarif, kuota dan embargo. So macam tu. So di sini kamu telah tukarkan perkataan dan kepada serta. Nampak tak? Dan ni kepada serta pun boleh. Tapi jangan guna 2 kali dan. Jangan. Okey, dalam satu ayat jangan guna 2 dan. Ya. Itu sangat penting. Baik Yusuf. Baik, bagus Yusuf. Okey. Baik. So since ramai yang telah menjawab soalan ini, boleh kita pergi ke soalan seterusnya? Boleh Alright. Okey. Sarawak dan Sabah. Ini soalan lama ni cikgu. Ini soalan daripada bab yang ke bukan bab yang ke berapa bab yang ke-6. Bab Apa? 6. Bab 6 ke bab 5 ke? 5 lah. 5 lah. 5 lah. 5 lah. Okey, bab 5. Baik. Sarawak dan Sabah mempunyai persamaan dalam sistem pemerintahan tempatan iaitu sistem kesukuan. Jelaskan ciri-ciri sistem kesukuan berikut. Baik, 3 markah. Baik, antara poin yang kamu boleh poinkan kat sini iaitu kalau di Sarawak diamalkan oleh siapa? Suku kaum lah kan? Suku kaum apa? Iaitu suku kaum Iban, Murut, dan Melanau. Contoh, kamu ambil 3 cukup. Mana yang kamu ingat cukup. Diamalkan oleh suku kaum Iban, Murut dan Melanau. Baik, kemudian apakah penekanan dia? Penekanan ataupun dia tumpuan dia. Penekanan kepada kepatuhan ataupun penekanan terhadap kepatuhan, maknanya taat kepada adat. Memang. Dan kita tahu bahawa dalam sistem kesukuan mereka akan diketuai oleh ketua suku kaum yang dipanggil apa? Yang dipanggil tuai rumah. Tuai rumah. Ataupun kalau kamu rasa macam cikgu, saya tak ingatlah. Saya tak ingatlah nama-nama dia. Tak apa. Kalau kamu tak ingat, kamu boleh baca ni je.
diketuai oleh ketua suku kaum, okey, yang diberi gelaran tertentu. Diberi gelaran tertentu. Okey, tertentu. Oleh kaum tersebut. Okey, cukup. Cukup. Sebab cikgu tahu, kamu tahu iaitu ada peran lepo lah, betul? Ada kelunan maren lah, adanya apa tuai rumah Tuai kan? rumah. Ya. Cikgu, saya tak ingat cikgu mana satu. Kalau kamu tak ingat, macam mana kamu nak jawab? Sebenarnya kamu tukarkan kepada ditulis ayat diketuai oleh ketua suku kaum yang diberi gelaran tertentu oleh kaum tersebut. Sebenarnya nak bagi tahu kamu lupa tentang gelaran tu. Kamu lupa gelaran tu, tapi macam mana nak buat Kamu tulis ayat dia yang diberi gelaran tertentu oleh kaum tersebut. Dia macam tu. Dia macam tu. Jadi, okey, dalam ayat ini, dalam soalan ini, kamu kena jawab dalam bentuk ayat. Maknanya mesti bermula dengan ciri-ciri. Okey, sistem kesukuan. Okey, kesukuan di Sarawak, okey, adalah okey, adalah sistem ini okey diamalkan okey oleh suku kaum Iban, Murut dan Melanau. Okey. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Soalan jenis macam ni pun tak boleh dalam bentuk poin cikgu. Tak boleh. Memang tidak boleh. Kerana okey. Murut. Murut bukan merut. Merut tu lain, merut tu perut. Murut. Okey. Macam tu. Okey, diamalkan oleh tapi sampai sekarang saya respect Datuk Mahathir. Okey. Baik. Dan kemudian kamu teruskan dengan fakta yang kedua dan seterusnya fakta yang ketiga. Baik. So, ramai tanya, cikgu, kelas habis pukul apa cikgu? Saya dah ngantuk dah ni cikgu. Faham. Kamu dah ngantuk. Okey, tak apa. Kita habiskan ni dulu. Kemudian kita break sekejap nak? 10 minit. Tentu. Authority atau kapur. Boleh? Kita break sekejap 10 minit. Sekejap lagi Sekejap lagi kita break 10 minit. Kamu nak minum air ke, nak bangun-bangun, nak macam tu ke kan? Kita break sekejap lagi. Kejap lagi. Sabar nah, sabar. Sabar nah. Okey. Cikgu. Baik. So, ini caranya. Masukkan 3 poin. Baik. Di Sabah pun sama juga. Okey, di Sabah pun sama juga. Okey, diamalkan oleh, kamu boleh tukar ayat je. Kamu boleh tukar ayat. So, contohnya kamu ambil yang ini, kemudian kamu letakkan, gunakan ayat yang serupa. Okey. Gunakan ayat yang serupa. Diamalkan oleh suku kaum apa? Tapi kamu tukarlah. Okey, kaum Kadazan Dusun. Okey, Kadazan Dusun. Kemudian orang apa? Okey, seterusnya iaitu Kadazan Dusun. Kemudian orang Rungus. Okey, dan juga orang Sungai. Orang Bajau, ya pun boleh Bajau. So, tukarkan je. Penekanan terhadap kepatuhan pada adat sama. Okey. Diketuai oleh ketua suku kaum yang diberi gelaran. Yang ini mungkinlah kamu boleh panggil. Diberi gelaran orang tua. Betul? Betul. Yes, macam itulah. So, sebenarnya format jawapan sama. Sarawak sama-sama. Cuma, okey, iaitu kaum yang berbeza. Kemudian nama-nama ketua. Poin je tukar. Yes. Betul. Poin saja tukar. Ya. Jadi ini cara bagaimana untuk kamu skor dengan lebih baik. Okey, supaya kamu tak orang kata apa menerawang mencari apa jawapan tu. Okey. Cikgu, sejarah saya dapat 84 sejarah, bahagian A dapat 12. Bahagian B dapat 35, bahagian C dapat 20. Apakah komen cikgu bagi saya dapat 95%?
Baik. Untuk kamu yang dapat 12/20, sepatutnya soalan objektif kamu tak boleh dapat 12/20. Kalau kamu nak dapat A, okay, soalan bahagian A, soalan objektif tadi, kena dapat at least 16/20. 16 salah 4 je. Tak boleh lebih. Okay. So fokus kepada kalau kamu lemah bahagian A, soalan objektif, banyakkan latihan objektif. Banyakkan latihan. Sekarang ni bukan zaman ataupun bukannya masa kamu untuk baca nota apa semua. No, 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 no. Jangan baca nota. Banyakkan latihan. Banyakkan latihan. Okay. Baik, bagus. Baik. Selamat bahagian A, tapi bahagian B dengan C baik. Okey, baik, bagus. Bahagian A itulah sebenarnya kamu kena banyak latihan. Baik, soalan B. B ke? Okey, B. Sekiranya anda seorang pegawai kerajaan. Okey, kerana sini dah ada 3, 6. Sekiranya anda seorang pegawai kerajaan. Okey, anda seorang pegawai kerajaan. Apakah usaha anda untuk meningkatkan mutu perkhidmatan awam di negara kita? Baik. Kalau nak jawab soalan ini soalan kehebat ya. Dan cikgu tahu ramai yang tidak mahir lagi dalam soalan kehebat. Sekiranya anda seorang pegawai kerajaan, kamu dah tahu dah. Maknanya jawapan kamu mesti ada sekiranya saya. Mesti ada sekiranya saya seorang pegawai kerajaan. Mesti ada tu. Okey. Saya akan. Okey, kemudian kamu sambung dengan point. Faham? Itu cara dia. So, mesti menjawab soalan. Baik. Sekiranya anda seorang pegawai kerajaan, apakah usaha anda untuk meningkatkan mutu perkhidmatan awam di negara kita? So, sekiranya anda adalah pegawai kerajaan, maka apa yang anda perlu buat? Iaitu pertama sekali, iaitu mengurangkan bayar cukai? Tak. Terima komen orang lain? Tak. Paling penting, kalau sebagai pegawai kerajaan, kamu kena buat apa? Iaitu kamu kena bersifat apa? Fakta pertama, mesti bersifat amanah dalam menjalankan tugas. Kena ada sifat amanah. Macam mana amanah? Saya akan amanah. Macam mana cikgu? Saya mengamalkan. Ya, mengamalkan sifat amanah. Begitu. Bukan aminah, amanah dalam menjalankan tugas. Maknanya, macam mana amanah tu cikgu? Iaitu uraian dia. Macam mana kita nak tahu orang tu amanah? Iaitu kita kata apa? Iaitu kita akan menyiapkan kerja yang diberi dalam masa yang ditetapkan. Yang ditetapkan. Itu amanah. Okay. Mengamalkan sifat amanah. Maknanya kita akan bersungguh-sungguh untuk buat kerja. Menyiapkan kerja yang diberi dalam masa yang ditetapkan. Okay. Kemudian juga, kamu buat apa lagi? Macam-macam. Okay. Jangan rasuah. Boleh juga. Boleh. Okay. Mengelakkan rasuah dan salah guna kuasa. Okey. Mengelakkan rasuah dan salah guna kuasa. Kerana apa? Kenapa cikgu kena elakkan? Supaya apa? Supaya tidak mencemarkan. Okey, mencemarkan institusi kerajaan. Okey. Supaya tidak mencemarkan nama baik. Tidak mencemarkan nama baik institusi kerajaan. Baik. Apa lagi jawapan kamu? Cikgu sebenarnya boleh je bagi jawapan, menerima jawapan kamu seperti mengurangkan bayaran cukai. Apa dah. Cukai memanglah kena bayar. Okey. Meningkatkan maksudnya. Okey, baik, bagus. Apakah usaha anda untuk meningkatkan mutu perkhidmatan awam? Maknanya meningkatkan kualiti. Okey, faham ni? Meningkatkan kualiti. Okey. Kualiti kerja.
kualiti kerja kaki tangan awam. Di negara kita. Itu. Nampak tak? Maknanya kalau kamu seorang pegawai pegawai kerajaan kan, macam mana aku nak bagi the best, nak berikan yang terbaik kepada kepada kerajaan, kepada perkhidmatan awam ini, kerajaan ini. Perkhidmatan awam tu kaki tangan awam, kaki tangan kerajaan. Macam mana aku nak meningkatkan kualiti kerja kaki tangan awam? Nak meningkatkan kualiti kerja, saya akan mengamalkan sifat amanah. Saya akan elakkan rasuah. Saya akan sentiasa mengingati Allah. Itu dalam pendidikan agama Islam, itu dalam PAI. Jangan macam-macam mau ni. Baik. Seterusnya. Okey. Iaitu apa yang kamu boleh buat? Cikgu bertambah lagi, cikgu. Boleh? Iaitu satu lagi penambahan, iaitu kita boleh buat, iaitu kita boleh bekerja sama. Bekerjasama dengan antara satu sama lain. Ya, betul. Antara satu sama lain. Kemudian juga bab kata Sofia, boleh juga tambah, iaitu bersatu teguh, bercerai kita roboh bang. Bukan. Bukan. Bersatu kita teguh, bercerai kahwin lagi. Lain tu cikgu. Baik. Mengutamakan kepentingan rakyat. Lain. Kepentingan rakyat. Kan? Risau. Kan? Okey. Ya. Risau. Ini antara kita kata kualiti, meningkatkan kualiti perkhidmatan awam. Okey. So, risau. Kan? Memilih orang yang benar-benar berkeupayaan, tidak mengira status atau keturunannya. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Boleh. So, ini kita kata sebagai soalan khidmat. Okey? Baik. Jangan resis. Jangan bersifat perkauman. Betul, boleh? Baik. So, kita tengok bahagian C pula. Baik. Bahagian C. Kita nak tengok daripada dua soalan, dia akan berikan soalan 5 dan soalan 6 tau. Soalan 5 dan juga soalan 6. Baik, untuk menjawab soalan ini, pilih pemilihan soalan sangat penting. Di mana kamu nak jawab, dikata jawab mana-mana satu soalan. So, kamu kena pilih, buat pilihan yang betul. Sebagai contoh, bila kamu tengok soalan nombor 5, okey, peta berikut berkaitan dengan kedatangan kuasa barat ke alam Melayu. Okey, so di sini kedatangan kuasa barat. Okey, terangkan faktor kedatangan kuasa barat. Oh, ini bab 1. Ya, bab 1, kedatangan kuasa barat. Baik, terangkan faktor kedatangan kuasa barat. 6 markah. Okey, pada abad ke-16. Okey, ini kita tahu. Perkembangan revolusi perindustrian di barat pada abad ke-17 telah mempengaruhi kedatangan kuasa barat ke negara kita. Jelaskan. Okey, ini pun kita dah tahu. Okey. Dan mengapakah negara kita menjadi sasaran kedatangan kuasa barat sejak abad ke-16? So, 8 markah. Ini pun kita tahu. Jadi, di sini kamu rasa, oh ini boleh jawab ni. Boleh jawab. Baik. Soalan yang ke-6. Okey, kita tengok perjanjian Inggeris Siam yang dikenali sebagai perjanjian Bangkok 1909. Ini berkaitan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Maka ini diambil daripada bab yang ke-4. Negeri Melayu tidak bersekutu. Maka untuk menjawabnya kita tengok soalan, terangkan usaha British ke arah perjanjian Bangkok. Sasaran maksud tak freedom kan cikgu? Bukanlah, sasaran tu target lah. Sasaran tu target. Ya, target. Baik. Terangkan usaha British ke arah perjanjian Bangkok. Okey, 1. Jelaskan kepentingan perjanjian Pangkurs 1909 terhadap British. Berikan penjelasan anda. 6 markah kat situ. Sekiranya anda dilantik menjadi pemimpin, bagaimanakah cara untuk mengelakkan campur tangan kuasa asing di negara kita? Ini pun boleh jawab. Tetapi cikgu yakin
Okey, soalan yang A ni mungkin kamu macam, oh, ini aku tak berapa ingat ni. Macam tu. Okey, tak berapa ingat. Tapi soalan B dengan C boleh lagi. Tapi kalau soalan nombor 5, A, B, C boleh jawab. Maka sila buat pilihan yang tepat. Kalau keadaannya macam ni, maka kamu pilihlah soalan nombor 5. Kerana kamu boleh jawab ketiga-tiga soalan. Faham? Faham ya? Sila Faham, Cik. pilih. Faham, Cik. Sebab kadang-kadang kan, bila dia dah buat kan, kadang-kadang dia pilih soalan nombor 6. Okey, yang ini boleh buat, ini boleh buat. Tiba-tiba ini tak boleh buat. Oh, tak boleh buat lah yang ini. Kemudian, dia tengok soalan nombor 5. Aku rasa macam boleh jawab tiga-tiga ni. Kemudian baru kamu sibuk nak buat yang A, B dan juga C ini. Masalahnya, bila kamu buat untuk yang kali kedua, okey, soalan yang kedua ni, pastinya kamu telah running out of time. Masa sudah tidak mencukupi. Maka ini akan merugikan kamu. So, sila pilih dengan tepat. Ya, sila pilih dengan tepat. Baik. So, begitu. Kalau begitu, kita nak buat apa, cikgu? Kita buat soalan nombor 5. Boleh? Kita buat soalan nombor 5. Baik. Bila nak buat soalan nombor 5? Baik. Bagaimana untuk buatnya, cikgu? Adakah terus buat? No. Jangan macam tu. Baik. So, pastikan kamu tahu bahawa ini soalan nombor 5A itu ialah faktor kedatangan kuasa barat. Ya. Sekejap, cikgu, ada ke chance soalan ini masuk sebab ni bab 1? Ada. Ada chance. Sebabnya, kalau soalan bahagian struktur dan juga isi, mungkin dia akan ambil daripada mana-mana bab. Mungkin. Jadi kita kena bersedia. Apa-apa pun kita kena bersedia. Ya. Baik. Faktor kedatangan kuasa barat. Betul. Selalunya diambil daripada bab-bab belakang. Betul. Tetapi, tidak salah untuk kita bersedia. So, pastikan anda bersedia. Baik. Faktor kedatangan kuasa barat. Iaitu pada abad ke-16. Ke-16. So, antara faktor-faktornya, dia beri 6 markah kat sini. Bila 6 markah, strategi kita iaitu 3 fakta dan juga 3 huraian. Strategi kita. Jadi, cikgu syorkan sangat untuk kamu iaitu sketch jawapan kamu. Maknanya kamu conteng jawapan kamu di bawah. Conteng dulu secara point. Conteng dulu secara point. Iaitu, katakan faktor kedatangan kuasa barat. Pada abad ke-16. Kita tahu kerana apa? Yang pertama sudah tentu kerana kekayaan bahan mentah ataupun kekayaan barangan mewah. Bahan mentah dan juga barangan mewah. Betul. Kemudian kita tahu juga yang kedua iaitu untuk pelabuhan persinggahan. Masih belum. Saya pun hairan. Pemeriksa tak marah ke kalau kita conteng kertas soalan? Tidak. Malah pemeriksa akan lihat bahawa kamu bagus. Kerana apa? Kamu buat persediaan. Buat persediaan, ya. Dan yang ketiga iaitu penyebaran agama. So, 3 fakta ini sudah cukup. Kalau kamu nak buat pusat pengumpulan barang, boleh juga. Iaitu pusat pengumpulan barang. Cikgu, ini baru 4, cikgu. Dia nak 6 markah. Macam mana nak jawab, cikgu? Nak dapat markah penuh. Baik. Yang kita letak kat sini, ini semua fakta. Ini semua fakta. So, bila sini fakta, kamu kena selitkan dengan huraian. Selalu pelajar kata apa tahu? Cikgu, huraian yang saya tak reti, cikgu. Macam mana nak huraikan? Senang saja. Iaitu, kalau kamu nak huraikan, kamu huraikanlah apakah bahan mentah itu? Apakah barangan mewah tu? Apa contoh-contoh dia? Contoh tu dikira huraian juga. Contoh pun dikira huraian tau. Contoh, kekayaan bahan mentah, barangan mewah.
Seperti apa kamu boleh buat? Antara barangan mewah yang ingin dimiliki, ingin dieksploitasi oleh penjajah barat ialah seperti teh, ya, tembikar, betul. Kemudian juga kamu nak rempah ratus pun boleh. Itu. Emas pun boleh. Jadi bergantung kepada fakta itu. Huraian datang dari fakta. Just elaboratekan dia. Elaboratekan dia. Ingat elaboratekan. Baik. Kemudian kalau katakan yang pelabuhan persinggahan, itu fakta je tu. Huraian dia macam mana? Pelabuhan persinggahan sebelum apa? Kamu buatlah huraian dia. Pelabuhan persinggahan, untuk singgah sementara menunggu peralihan angin monsun. Yes, macam tu. Maknanya kamu ambil huraian tu datang daripada fakta. Datang dari fakta. Begitu juga kalau macam kamu ambil seperti pusat penyebaran. Penyebaran agama. Maka huraiannya apa? Nak sebarkan agama apa? Ya, iaitu untuk menyebarkan agama Kristian. Tu je. Agama Kristian. So, itu huraiannya. Jadi, jangan risau tentang huraian kerana huraian boleh diambil daripada fakta. So, sila banyak ingat tentang fakta supaya kamu boleh explain daripada fakta tersebut. Dan itu memudahkan kamu. Faham? Jadi itu cara dia. Itu cara dia. Bermakna huraian datang dari fakta. Ya. Dan cikgu ada yang bertanya, cikgu, berapa perenggan nak buat ni cikgu? Sebenarnya kalau buat perenggan kalau 6 markah ni sebaik-baiknya bila cukup fakta dan huraian jadi satu perenggan. Fakta huraian jadi satu perenggan lagi. Kemudian fakta dan huraian satu perenggan lagi. Jadi berapa? 3 perenggan. Jadi 3 perenggan. Untuk buat apa? Untuk supaya cikgu kamu tunduk. Bukan cikgu kamu geling. Faham? Untuk cikgu kamu tunduk dan memberi markah. Bagus. Bukan geling. Susah betul cari jawapan dia ni. Budak ni. You see? Jadi, itu penting. Okay? Dan kalau 6 markah, 3 fakta, 3 huraian. Kalau 8 markah, 4 fakta, 4 huraian. Macam tu. Ya. Baik. So, cikgu nak tengok, ramai yang tanya tentang kebimbangan pelajar tentang sekiranya kalau keluar soalan-soalan daripada bab belakang macam mana cikgu? Cuba kita tengok, set model kertas yang kedua. Baik, set model kedua, kalau kita lihat bahagian B dan juga bahagian C. So, bahagian B, dia masih lagi, kalau kita lihat di sini, masih lagi menggunakan ini bab 1. Ya, untuk menguasai negeri-negeri Melayu. Begitu juga kalau kita lihat soalan nombor 2. Berjaya meluaskan kuasa di Pulau Pinang. Ini bab 2. Bab 2. Kemudian kalau kita lihat negeri Melayu tidak bersekutu, ini bab yang keempat. Negeri Melayu tidak bersekutu. Dan soalan yang soalan 4, yang ini kalau kita lihat usaha menangani tekanan British, ini bab 8. Bab 8. Di mana siapakah X itu? Ini X siapa? Bukan. X ni siapa? Ini X siapa pula? Kan. Ini X siapa? Salah lah. Okey. Bukan. X itu ialah Sultan Abu Bakar. Atau juga kamu boleh buat Maharaja Abu Bakar. Maharaja Abu Bakar. Dan kalau untuk Y itu, Y itu ialah siapa? Sultan Zainal Abidin. Yang ketiga. Sultan Zainal Abidin yang ketiga, iaitu Sultan Terengganu. Cikgu ni mana saya tahu X dia siapa? Tak, sebab dia buat kat sini X.
Okey, cikgu, kita ada belajar ke pasal Sultan Abu Bakar ke cikgu? Form berapa ni? Ini form 3 lah. Bab berapa? Bab 8 lah. Bab 8. Cik tengok. Bab 8. Okey, Sultan Abu Bakar. Sekolah tak masuk lagi bab 8. Tak apa. Untung kamu. Uish, muka pun kena ingat ke? Muka kena ingat lah. Muka kena ingat. Cikgu, Tengok tak? yang muka macam Elon Musk tu Daeng Ibrahim Ya betul, Elon Musk kau. Tak ada ke tokoh lain kau nak bagi. Okey. Okey. Mula Abu Bakar jadi sultan, lepas tu jadi maharaja. Ya betul. Okey. Yang kahwin dengan England tu X je. USA ni masuk semua bab kan cikgu? Ya, USA ni masuk semua bab. Especially bahagian A. Dan kalau untuk pengetahuan kamu, Sultan Abu Bakar ni sebenarnya dia ni anak kepada Temenggung Daeng Ibrahim. Temenggung Daeng Ibrahim yang korang cakap muka macam Elon Musk tu, itu bapa dia. Ni anaknya Sultan Abu Bakar. Tak ada rupa pun cikgu. Takkan dia nak rupa macam kau, Ain. Sudah kau ni kan. Ain, anak tua daripada bapa. Itu gambar lama. Itu gambar lama. Ini pun gambar lama. Tapi ini yang muda sikit lah. Kan. Kau nak tengok maharaja yang ketiga tak? Kamu tengok sultan yang ketiga tak? Bakal sultan. Yang ini yang pertama kan? Yang ini yang kedua kan? Kamu tengok yang ketiga atas tu. Yang tunjuk jari macam ni. Tu yang ketiga. Yang pakai tanjak ni. Tu yang ketiga. Kan ada 3 ni. Baik. So, Sultan Abu Bakar dan Majlis Imam Menteri memajukan modern pertahanan diperbuat oleh Daim Ibrahim. Ya, betul Santosh. Betul. Okey. Baik. So, di sini jelaskan strategi diplomasi yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut. So, apakah strategi diplomasi yang telah dilakukan oleh Sultan Abu Bakar, iaitu ex kamu. Ex kamu pula. Ex tu lah. Bukan ex kamu. Baik, pertama sekali Sultan mengadakan hubungan baik dengan Sultan ni, Sultan Abu Bakar paling bagus Ya, Sultan mengadakan hubungan baik. Hubungan baik dengan siapa? Iaitu dengan negeri-negeri lain. Iaitu negeri-negeri apa? Negeri-negeri di bawah pentadbiran British. Negeri apa? Negeri-negeri Selat. Itu satu. Cikgu, berapa banyak nak jawab cikgu? Dia bagi 2 markah kan? Kamu bagilah 2. Bagi 2. Baik, pertama Sultan mengadakan hubungan baik dengan negeri-negeri Selat. Dan yang kedua iaitu kita tahu bahawa Sultan ke England. Untuk bertemu siapa? Betul. Sultan pergi ke England untuk bertemu dengan Ratu Victoria. Ratu Victoria. Nama pun Ratu kan? Sangat cantik Ratu Victoria. Ya ke? Santosh. Santosh, cikgu tak percaya cakap kamu, Santosh. Sebab kamu ni kadang-kadang kan, kalau tiang lampu pakai skirt pun kamu cakap cantik. So tak boleh percaya. Mata kamu tak boleh percaya. Baik, seterusnya. Okey. Kan. Lain. Kenapa dia tak pergi jumpa Ratu England? Dia pergi jumpa Ratu Victoria tu, Ratu England lah tu. Ratu Victoria selepas itu. Ini Ratu Victoria yang lama. Kemudian baru digantikan anak dia, Ratu Queen Elizabeth. Kan? Macam tu. Kamu ni macam-macam. Apa dia? Memang betul lah. Cikgu, bahagian C dah habis ke? Ini baru. Tu nampak. Santosh, tu lukisan. Itu lukisan. Lukisan memang cantik. Kalau muka cikgu ni buat lukisan, macam muka Hrithik Roshan tau. Memang cantik. Apalah kau ni. Baik. Allahu. Okey, baik. Kita lihat. Okey. Soalan Y. Bahagian Y. Apa yang dia buat? Okey. Untuk Y, iaitu Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin ni bagusnya, iaitu apa tahu?
beliau mengadakan rundingan. Rundingan dengan Gubernur British. Untuk apa? Untuk mempertahankan kedaulatan untuk mempertahankan kedaulatan Terengganu. Ya, ini Terengganu mengadakan rundingan untuk mempertahankan kedaulatan Terengganu. Baik, selain daripada itu, kita juga tahu bahawa selain daripada itu, beliau juga telah menandatangani perjanjian, bagus, perjanjian British Terengganu pada tahun 1910. Menandatangani perjanjian British Terengganu pada tahun 1910. Ingat nak jawab soalan ini, jangan sesekali buat point. Cikgu buat point ini untuk memberi jawapan. Kalau kamu nak buat ayat jawapan, kena buat ayat. Kena buat ayat. Jangan macam-macam. Ya betul, Liana. 10-10 pula. 10-10 tu lain. 10-10 tu Shopee. 19-10. 10-10 pula. 10-10 Shopee. Okey. Okey. Baik. Macam-macam lah cikgu ni kan. Baik. Soalan kebat jangan dilupakan. Soalan kebat berdasarkan pengetahuan sejarah anda. Alamak. Okey. Ini soalan kebat. Baik, berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah pemerintah di atas ini berjaya menutup ruang campur tangan British di Johor dan Terengganu? Senang. Iaitu, macam mana dia tangkap tangan British? Tak. Sebenar-benarnya bukan. Sebenar-benarnya kedua-dua sultan ini dia dah nampak bahawa British nak cuba masuk dalam pentadbiran Johor, pentadbiran Terengganu. So apa yang diorang buat? Pertama sekali sultan-sultan ini telah membuat iaitu pertama sekali menggubal perlembagaan. Menggubal perlembagaan ni maknanya membuat undang-undang. Iaitu apa undang-undangnya? Undang-undangnya adalah iaitu undang-undang iaitu undang-undang tubuh Kerajaan Johor. Kerajaan Johor, dan satu lagi iaitu undang-undang bagi Terengganu, iaitu bukan undang-undang tubuh undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu. Jadi, dengan menggubal ini, maka apa kesimpulannya? Iaitu apa hasilnya? Iaitu British tidak dapat menempatkan pegawainya dalam pentadbiran kerajaan. Nampak tak? Cukup ke ni cikgu? Cukuplah. Sebab apa? Sebab yang menggubal perlembagaan itu fakta. Itu fakta. Kemudian ini adalah contoh 1, contoh 2. Dan kemudian ini adalah inference. Maknanya kesimpulannya. Inference itu kesimpulan. Kesimpulannya, British tak dapat menempatkan pegawainya dalam pentadbiran kerajaan. Baik, cikgu nak tanya kamu. Kamu faham tak macam mana undang-undang ini boleh menyekat campur tangan British, menyebabkan British tak boleh letakkan pegawai dia? Kamu tahu tak kenapa? Tak tahu Sebenarnya macam ni. Dia macam ni je. 4A tak dapat. Tak apa. Baik. Sebenarnya soalan ini, kamu tahu tak undang-undang ni dibuat macam mana? Macam ni. Dia buat satu undang-undang. Dalam undang-undang tu dia mention apa tahu? Okey, pertama sekali sultan. Negeri akan diperintah oleh sultan. Sultan, apa sifat sultan? Mestilah orang Melayu, keturunan raja, kemudian juga iaitu menjadi ketua negeri, beragama Islam. Okey, itu sifat-sifat sultan. Kemudian pembesar pula. Pembesar terdiri daripada orang Melayu, penduduk negeri Johor atau negeri Terengganu. Itu.
Dan kemudian satu lagi klausa dia tulis apa tahu? Sultan atau pembesar tidak boleh menyerahkan wilayah kepada kuasa lain. Tak boleh serahkan negeri kepada kuasa lain. So bila British datang, imagine bila British datang, British kata apa? Oh, saya nak letak seorang pegawai saya untuk jadi sultan di negeri ini. British, sorry dalam undang-undang kami, sultan mesti orang Melayu. Pegawai kamu Melayu ke? Tak kan? Pegawai British kan? Jadi sultan tak boleh. Oh, tak boleh. Kalau tak boleh, saya nak letak pegawai saya sebagai pembesar supaya dapat mentadbir negeri ni. Sorry. Undang-undang tubuh kami cakap, pembesar kami mesti orang Melayu. Beragama Islam. Pegawai British ini orang Melayu ke orang Islam? You see? Nampak? Kan nampak tu. Kemudian, kalau macam tu, saya akan minta supaya Sultan serahkan negeri kepada British. Sorry juga. Undang-undang tubuh ini menulis bahawa Sultan tidak boleh menyerahkan negeri kepada kuasa lain. Nampak tak? Nampak tak? Terus British jam. Alamak. Macam mana ni? Tak boleh take over negeri. You see? But in the end, okeylah, saya letaklah pegawai, wakil saya lah. Wakil British di negeri kamu. Wakil boleh. Nampak tak? So, undang-undang ini telah berjaya menghalang British daripada campur tangan ke dalam pentadbiran negeri Johor dan Terengganu. Itu sebenarnya. Nampak tak? Bijak kan? Bijak kedua-dua orang sultan ni, iaitu Maharaja Abu Bakar dan juga Sultan Zainal Abidin. Ini, diorang dah tahu dah. Dua-dua buat macam tu. Kedua-dua buat macam tu. Sebab kedua-duanya telah menubuhkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor dan Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu. Jadi British jam. Kita tak boleh buat apa-apa lah. Semua dalam undang-undang dia kata memang dah tak boleh bagi pada kita. Habis. So, itu. Okey, baik. So, soalan juga ada bertanya. Okey, ingat macam mana nak jawab soalan ini, cikgu? Okey, kalau soalan berdasarkan pengetahuan sejarah anda, so kamu kena mula dengan berdasarkan pengetahuan sejarah saya. Mesti mula dengan berdasarkan pengetahuan sejarah saya. Macam tu. Okey. Pemerintah di atas telah berjaya dan sambung. Telah berjaya menutup ruang campur tangan British dengan cara menggubal perlembagaan. British tak desak diorang ke? Kalau desak pun, undang-undang tak boleh ubah. Sebab itu, Johor dengan Terengganu hanya mendapat wakil British. Bukan residen, bukan governor. Kenapa Nampak tak? negara lain dikasih pula? Macam mana negeri lain? Negeri lain macam Perak semua. Sebab negeri lain tak ada undang-undang ni. Oh, Negeri-negeri lain tak ada undang-undang ni. Itu silapnya. Jadi, kenapa diorang tak ada? Diorang masih lagi mengikut Undang-Undang 99 Perak, masih lagi ikut hukum kanun, hukum kanun Pahang. Jadi tak ada mention yang itu. cikgu. Ya. Maksudnya orang British ni dia mematuhi lah ni undang-undang ni. Ya, dia mematuhi undang-undang. Tetapi dia akan cuba untuk cari ruang-ruang untuk dia take over. Kalau ada ruang-ruang kelemahan tu, okey, ini boleh ni. Jom kita masuk ikut lubang ini. Itu British. Oh, Sebab British dia main kebijaksanaan. Itu dipanggil manipulasi. Dia mengambil kesempatan. Mengambil kesempatan. Itu manipulasi. Baik. Jap cikgu, apa beza gubernur dengan residen? Baik, bagus soalan itu. Apa beza gubernur dengan residen? Okey, sekarang kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya. Apa-apa juga soalan. Baik. Gubernur sebenarnya adalah mengetuai negeri-negeri selat sahaja. Manakala, kalau residen adalah
penasihat sultan. Okey. Penasihat sultan di negeri-negeri Melayu bersekutu. Apakah negeri Melayu bersekutu? Baik, iaitu Perak, Selangor, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Itu sebenarnya. Jadi, lain negeri, lain dia punya ketua ataupun penasihat ataupun wakil British. Kalau mengetuai NNS, itu adalah Governor. Kalau residen, penasihat sultan. Okey, di negeri-negeri Melayu bersekutu. Kalau katakan cikgu, kalau katakan uh, SHDI. Kemudian kalau katakan penasihat penasihat British hanyalah di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Itu beza dia. Okey. Cikgu, possible tak masuk bab 6 untuk essay? Possible. Possible. Contohnya, ini soalan bab 6. Kamu tanya je Sofia, terus keluar. Soalan nombor 5. Bab yang ke-6, kemajuan ekonomi. Membolehkan British membina sistem pengangkutan. So, terangkan perkembangan pembinaan jalan kereta api. Dan juga, panjang umur. Sistem pengangkutan udara dan laut. Ini bab 6. Panjang umur. Tapi soalan kebat dia senang. Contoh soalan kebat. Mengapakah penggunaan pengangkutan awam adalah penting kepada masyarakat? Beri pendapat anda. Itu senang. Soalan kebat dia senang. Baik. Dan yang bawah sekali, soalan nombor 6. Okey, ini adalah daripada bab 8. Nampak tak? Bab 8 iaitu berkaitan dengan kebijaksanaan Raja-Raja Melayu dan pembesar. Okey, melalui penggubalan undang-undang tubuh negeri. Okey. Terangkan kandungan undang-undang tubuh kerajaan. Sebenarnya kandungan tu yang mana tahu? Yang bagi tahu tentang peranan sultan, ciri-ciri sultan, ciri-ciri pembesar. Itulah dia kandungannya. Itulah dia kandungan dia. Dan macam kamu cakap tadi, sultan tidak boleh menyerahkan negeri kepada kuasa barat, kuasa lain. Itulah dia. Okey, itulah dia punya ciri-ciri dia. Boleh dimentionkan dalam. Baik. Semua soalan-soalan ini, cikgu, dalam bab 5 ada mention pasal residen mengetuai kat satu kawasan di Sarawak. Baik, ya betul. Sebenarnya itu dalam sistem pentadbiran James Brooke. Baik. Kalau katakan di Sarawak, ini di Sarawak okey, ini Sabah. Allah Allah Allah. Allah Allah. Sabah. Dah rupa kucing dah. Baik, kita tengok. Okey. So, okey, macam lintah cikgu. Okey. Apaan tu? Yang ini contoh. Yang belah kanan tu Sabah. Ini contoh. Ni Sabah. Sopo. Apa? Ni Sarawak pandai. Sarawak tu. Okey lah tu cikgu ni. Okey lah tu. Ala-ala lah kan. Baik, Sarawak sebenarnya dibahagikan kepada 5 bahagian. Yang kat tengkuk tu Brunei. Yang ini satu bahagian, bahagian kedua, bahagian ketiga, bahagian keempat dan bahagian kelima. So setiap dia ada 5 bahagian dia ada 5 bahagian. Bahagian pertama, bahagian kedua, ini di Sarawak. Ini di Sarawak ada 5 bahagian dan setiap bahagian itu diketuai oleh residen. Residen bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga. Apa dia ni Santosh, tiba-tiba kau resis ni? Kau kenapa ni? Residen bahagian pertama, apa yang resisnya? Kau ni period macam-macam kau ni. Baik. Seterusnya. Okey. Baik. Bukan residen. Kau ni kan. Telinga kasih korek. Baik. So, residen bahagian 1, residen bahagian 2, residen bahagian 3. Itu di Sarawak. Itu di Sarawak. Kalau di Sabah,
dia bagikan kepada 5 bahagian juga. Okey, dia bagikan kepada 5 bahagian juga. 1, 2, 3, 4 dan 5. Tetapi kawasan itu bukan dipanggil bahagian, tapi dipanggil residensi. Nampak tak? Residensi. Residensi maknanya kawasan. Kawasan. So itu ditadbir oleh SPUB. So itu perbezaan-perbezaan dia. Ya betul, pembahagian wilayah Sabah. Betul. Okey, baik. Sekejap lagi, okey, mungkin malam nantilah ataupun esok cikgu akan upload skema jawapan bagi set pertama dan set kedua. So kamu boleh buat latihan di rumah untuk kamu buat dulu. Itu paling penting. Ingat semakin mendekati peperiksaan, jangan anda membawa buku teks pergi ke Dewan Peperiksaan. Bawa buku teks. Kenapa ni? Aku nak jawab soalan sekejap lagi. Kena rujuk pada buku teks. Tengkorak dia. Jangan guna buku teks. Semakin mendekati peperiksaan, kamu hanya perlu ada nota ringkas. Dan juga kena ada banyakkan jawab soalan. Banyakkan menjawab soalan. Itu keywords dia. Ya. Patutlah kena marah. Memanglah. Kan? Dalam last minute kamu masih refer buku teks. Jangan. Buat malu je. So, gunakan nota ringkas. Dan nota-nota itu kamu boleh diperolehinya daripada Google Classroom cikgu. Okey, dan kalau tak faham, boleh tonton lagi. Saya marah mak kerana dia cakap guna buku teks. Pula saya marah mak kerana dia cakap guna buku teks. Itu semasa belajar. Okey, semasa nak bawa peperiksaan, bawa nota ringkas saja. Okey, sambil semak-semak. Dan pada waktu ini, memang kamu kena banyak buat latihan. Baik, cikgu nak tips sikit untuk esei bab yang mana kerap ditanya. Cikgu tak boleh nak bagi tips tentang bab mana. Tetapi most probably kalau kamu tengok tadi, bab 1 boleh keluar, bab 3 boleh keluar, kemudian bab yang ke-6 pun boleh keluar, bab 8 pun boleh keluar. So just prepare dan banyakkan buat latihan. Banyakkan buat latihan. Itu saja. Dan kepada mana-mana pelajar asrama. Pelajar asrama yang akan balik ke asrama dan kamu nak menjawab soalan dan blank. Dan blank, tiba-tiba blank. Ingat jangan cakap fail dulu. Jangan cakap fail dulu. Kamu mesti kata aku boleh. Sebab tips dah dapat. Tips tembak, teknik first impression, kemudian teknik tips susunan. Aku boleh. Yes. Kemudian teknik nak menjawab soalan esei, soalan struktur. Boleh. Tetapi ingat satu perkara. Cikgu kalau blank lagi macam mana cikgu? Kalau blank lagi macam mana cikgu? Dia cakap Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Alah. Kalau blank lagi, sebenarnya gunakan tips yang paling berkesan ini. Siapa tahu? Tips yang paling berkesan. Kalau kamu rasa blank, tak boleh buat apa. Macam mana ni? Ingat muka cikgu. Yes. Betul. Ingatlah muka cikgu sejarah kamu. Kalau muka cikgu sejarah kamu tu di sekolah, ingat muka dia. Tengah nak jawab ni, kamu ingat muka dia. Okey. InsyaAllah, ilmu dia dengan ilmu kamu akan ada link. Dan di situ akan membuka kepada jawapan. Ya. Cikgu nak gambar cikgu boleh ke? Apa dah. Kamu dah tiap-tiap minggu tengok muka cikgu. Okey. Baik. Aduh. Okey. Jadi, itu paling penting. Tapi harus ingat, dia berdasarkan kepada subjek. Jangan kau tengok, nak jawab soalan matematik, ingat muka sejarah, cikgu sejarah. Memang lainlah jawapannya, pandai. Jadi, kalau nak jawab matematik, ingat muka cikgu matematik. Kalau nak jawab BM, ingat muka cikgu BM. Serius cikgu? Baik, macam ni. Sebenarnya untuk pengetahuan kamu,
pelajar-pelajar SPM daripada tahun 2021, 2022, cikgu berikan tips ini. Dan ramai kata bila keluar dapat result yang baik, yang cemerlang. Dia kata apa? Cikgu, masa exam memang saya ingat muka cikgu. Kan? Terus dapat cikgu. Memang. Sebab itu memang sebenarnya teknik yang Ibnu Sina pernah amalkan. Okey, Ibnu Sina dan juga yang lain-lain sejarawan Islam. Kamu tahu tak sejarawan Islam dulu, Ibnu Sina, Ibnu Batuta, macam mana dia orang boleh banyak hafal? Macam mana dia orang boleh ingat banyak ilmu? Ibnu Sina, perubatan, muzik dan sebagainya. Macam mana dia orang boleh ingat banyak benda cikgu? Kerana mereka ada link dengan guru dia. Macam mana dia nak link dengan guru dia? Dia selalu bayangkan muka guru dia. Dengan ingat muka guru, maka akan membuka link untuk knowledge itu sampai kepada kamu dan kamu boleh menjawab. Cikgu, murid cikgu berapa dapat A plus A? Secara umumnya daripada tahun lepas, daripada 50 orang pelajar SPM, 40 orang, okay, at least dapat A dan minimum B. The rest 10 orang tu ada yang C, ada yang D. Tapi tak ada yang fail. Tak ada yang fail. Maksudnya dapat CJ lah. Dapat CJ. Yes. Termasuk abang saya A. Nakib. Nakib ada. Nakib bukti. Nakib abang dia belajar dengan cikgu. Abang dia pun dapat A. Padahal kelas online je dengan cikgu. Pravin pun sama abang dia. Itu bukti. Pravin pun abang dia pernah kelas dengan cikgu. Tu abang dia. Abang saya. So memang itulah teknik yang cikgu berikan. Antara tipsnya, iaitu bayangkan wajah guru sekolah kamu. Kalau kamu kata, cikgu saya belajar kat sekolah, tak faham sangat. Belajar dengan cikgu, faham. Boleh tak saya ingat gambar cikgu? Boleh? Boleh. Supaya kamu dapat link. Link itu. Cikgu kalau ingat dua-dua. Boleh, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Korang ni kan, muka cikgu ni merata-rata. Merata-rata. Korang boleh tengok kat mana? Tepi highway pun ada kan? Tepi highway pun ada. Betul cikgu. Tepi highway pun ada. Dekat YouTube pun ada. Dekat Google pun ada. Kamu cari je. Type Cikgu Rafi memang keluarlah muka ni. Kan? Jadi tak ada masalah. Okay. So itu tips yang terakhir cikgu berikan. Baik. Ada tak sebarang soalan? Okay, Ami. Tips ada. Tak ada Tak ada cikgu. Okay. Kita break sekejap. Dan malam sekarang kita ada kelas geografi pula. Geografi lagi muka ni juga kamu jumpa. So harap-harapnya dengan jumpa banyak kali ni ingatlah muka ya. Aduh. Mar jangan risau Mar. Ya, baju sama ke cikgu? Baju lain. Subjek. Ada yang bertanya subjek dan predikat tu apa? Subjek dan predikat. Subjek, predikat. Predikat ceritanya. Subjek ialah objek yang diceritakan. Cikgu, kenapa British kena ikut undang-undang? Kenapa British tak serang cikgu? Sebab British tak mau lagi menyerang. Kerana British tahu bahawa kalau melakukan serangan, mereka akan terpaksa berbelanja lebih untuk makanan, untuk pakaian, untuk senjata. Jadi itu merugikan British. So British tak nak gunakan senjata lagi, tapi British gunakan teknik diplomasi. Ya, betul, Liana. Okay. Cikgu, doakan kita orang dapat exam dan dapat jawab exam dan dapat A dalam sejarah cikgu. Okey, kepada semua pelajar Sofia dan semuanya, cikgu memang dah doakan kamu semua akan dapat A. Bukan doakan. Entah kenapa cikgu yakin kamu dapat A lah. Cikgu yakin korang semua dapat A. Apa nak takut? Cikgu yakin. Kalau cikgu yakin, kenapa kamu tak yakin? Kalau cikgu yakin, kenapa kamu tak yakin? Okey, so sila yakinkan diri anda. Ya. Boleh ni Boleh cikgu. Apa dia? Apa kalau nak hafal Geo sama macam hafal sejarah kan? Tak ada pun hafal, kita faham je. Faham. Sama je.
Okay. Sama je, tak ada masalah. Okay. So, okay. Goal saya ialah dapat markah lebih tinggi sikit daripada markah lepas. Bagus Asy. Kalau dalam 1 minggu lah kan, sempat ke nak pecut untuk USA. Macam kalau tiba-tiba dapat motivation ke, dah too late. Never. Never too late. There's nothing too late sebenarnya. Boleh. Boleh. Sebenarnya better late than never. Okay. USA sekolah one day jur sejarah. Can imagine my tangan going merah. Yeah. Yeah. Ni tu pantun 2 kerat tau. USA sekolah aku one day geo and sejarah. I can imagine my tangan going merah. Pantun 2 kerat. Bagus. Sekolah saya gila. Geo and science satu hari. Kan. Wow. Saya telah membuat pantun Pantun secara kan. tidak sengaja. Okay.